ini wajib haji yang ke-6. Ni yang terakhirlah kita nak cerita ni ya. Melontar pada ketiga-tiga jumrah pada 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Ini ada syarat-syarat dia juga. Sama seperti tadi yang kita bicarakan, mesti melontar satu persatu yang saya dah sebut tadi. Yakin kita batu tu masuk, masuk dalam kawasan tu, kawasan longkang dia tu. Tujuan jangan terpesong, mesti kita ingat kita melontar melaksanakan wajib-wajib haji. Dan juga cukup 7 biji dengan penuh yakin kita 7 biji. Kalau 6, 7, 6, 7 ambil 6. Yakin kita sungguh-sungguh dan mesti masuk waktu melontar tadi. Dan juga melontar dengan batu atau jenis batu bukan daripada kayu ataupun tulang ataupun najis dan sebagainya. Macam-macam batu tapi bukan batu. Pastikan sungguh-sungguh. Dan hendaklah kita melontar dengan tangan. Ya? Melontar dengan tangan kan. Kalau tak ada tangan, maka itu lain cerita lah. Kita boleh suruh orang lain untuk melontar untuk kita lah. Dan mesti dengan gaya kita melontar pada ketika itu ya. Dilarang melontar untuk orang lain kecuali setelah kita melontar untuk diri kita sendiri. Mesti lontar untuk diri kita dululah ya. Baik. Melontar ketiga-tiga jamrah ini iaitu waktu yang afdal kita tengok situ pada 11 hari bulan tu. 11 Zulhijjah tu ya. Waktu yang afdal ialah selepas gelincir matahari 11 Zulhijjah. Waktu zuhur. Masuk aja azan zuhur, Allahu Akbar. Masa itu, itulah waktu yang melontar. Jadi, tapi tak semestinya semua orang kena pergi melontar pada ketika itu. Ada waktu-waktu yang diharuskan untuk kita melontar, iaitu selepas terbit fajar 11 Zulhijjah. Pagi 11 Zulhijjah lepas sembahyang subuh, maka sehinggalah terbenam matahari 13 Zulhijjah. Waktu tu kita boleh juga melontar waktu yang diharuskan. Tetapi seperti mana yang saya sebut tadi, waktu melontar ni ikutlah panduan yang telah diberitahu oleh pegawai tabung haji yang bertugas di sana. Takut nanti kita pergi-pergi waktu itu orang ramai. Ini kita kena jaga sungguh-sungguh lah ya. Serupa juga masuk hari yang kedua, hari yang ke-12 Zulhijjah itu, waktu afdal dia selepas gelincir matahari 12 Zulhijjah itu. Lepas waktu zuhur. Waktu itu juga. Kemudian waktu yang harus sama juga selepas terbit fajar 12 Zulhijjah itu sehingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. Begitulah hari yang buat nafas awal tadi, ni dah keluar dah ni. Nak balik-balik ke Mekah ni. Tapi yang buat nafas tani tadi, yang kedua, dia tak bagi mana-mana, masih lagi duduk di Mina. 13 tu dia masih lagi melontar. Maka waktu afdalnya sama juga selepas waktu zuhur itu, 13 Zulhijjah. Dan waktu dia harus sama juga selepas terbit fajar 13 Zulhijjah itu. Tinggallah terbenam matahari pada ketika itu. Ini waktu-waktu kita melontar yang untuk kita melontar pada ketiga hari tasyrik tersebut ya. Baik. Kita lihat lagi melontar ketiga-tiga jumrah ya. Jadi melontar jumrah tu sugra dulu. Sugra, wusta dan kubra. Dia memang kena macam tu melontar. Kita kena lalu kat situ. Tak boleh kita melontar, kita tengok kubra kosong, tak pergi, tak sampai sana lagi, kita pergi lontar kubra dulu. Kemudian kita pergi pula syugra pula. Ini tak boleh. Jadi kita kena lontar syugra dulu, baru wusta, perjalanan dia ke depan dan kubra. Baru sampai. 11 hari tasyrik yang pertama, 12 hari tasyrik yang kedua, 13 hari tasyrik yang ketiga. Ni mula daripada jamratul sugra, wusta dan kubra. Ini kita kena hafal ni, kecil, tengah, besar dia kan. 1, 2, 3 barulah tamat. 3 hari kita duduk di sana kan. Seronok sebenarnya tuan-tuan tetamu Allah bakar-bakar duyufur rahman. Bila kita melaksanakan haji dengan penuh ilmu dan penuh kita semangat, insya-Allah kita akan bersemangat untuk melaksanakan haji dan kekuatan kita nanti kita tengoklah insya-Allah. Walaupun kadang-kadang badan letih tu hilang, penat kan. Tapi di sana saya galakkan banyak minum air zam-zam ya dan doa dan sebagainya lah ya. Baik, ini keadaan melontar jamratul kubra kita. Jamrah ya. Pada ketiga ini keadaan dia. Ini di bawah ni. Kita inilah rupa dia kan. Ramai tu. Ini tak ramai sangatlah tapi keadaan kadang-kadang ni banyak jemaah Malaysia nampak gaya ni. Keadaan dia. Suasana jemaah haji berjalan di jamrah untuk melontar pada hari tasyrik 11, 12 dan 13. Ni gambar dia Zulhijjah ya. Pakaian biasa setelah mereka, sebab apa mereka ni pakaian biasa? Sebab tadi dia dah jamratul kubra dah bergunting. Maka dia dah terlepas tahallul awal. Dia boleh pakai baju biasa. Kan? Dia boleh pakai baju biasa. Ini yang buat haji tamattu'. Kalau haji ifrad tu beza sikit lah. Kita beza sikit lah ya. Baik tuan-tuan. Kita tengok lagi satu slide sebelum akhiri slide kita yang ada sikit lagi ni. Beberapa slide saja lagi ni. Jadi saya akan bacakan dekat sini. Melontar ketiga-tiga jamrah. Jadi sebelum mewakilkan orang lain.
Untuk melontar pastikan telah dirujuk kepada pegawai perubatan ataupun pembimbing ibadah haji yang ada di sana. Dipanggil pehtas kat sana kan. Ada baju tulis itu, pehtas dia tulis itu. Yang tu bakar-bakar Dwi Rahman, tuan-tuan boleh tanyalah kakak-kakak, makcik-makcik tanya mereka. Dan dapatkan kepastian daripada pegawai-pegawai perubatan kita di sana mengatakan sakit dan sebagainya lah kalau nak wakil. Jadi melontar untuk diri sendiri, sebelum melontar mewakili orang lain. Jika menerima wakil untuk untuk melontar, perlu mendapat persetujuan dan keizinan orang yang diwakilkan terlebih dahulu. Kalau kita nak melontar untuk isteri kita, pastikan dapat wakil dia wakilkan kepada kita. Jangan kita rasa-rasa kita nak lontar untuk dia, dah kita cakap dia, tak apa yang abang lontar untuk awak dah, awak tak payah melontar. Jadi tak sah lontaran dia, sah lontaran kita. Yang ni kena jaga. Walaupun kita telefon sekalipun, boleh, tak ada masalah. Yang bawah tu kalau kita tengok ni, kaedah wakil melontar tu. Hanya boleh diwakilkan lontaran apabila masuk waktu melontar pada hari tersebut. Kecuali bagi jemaah haji sakit yang sukar untuk bersamanya kerana berada di tempat lain. Lontaran yang diwakilkan awal sebelum masuk waktu adalah tidak sah. Belum lagi masuk waktu melontar dah diwakilkan, tak boleh, kecuali bagi kes pesakit yang berada di tempat lain. Jadi sakit itu berbeza keadaannya. Jadi boleh juga mewakilkan lontaran melalui telefon kan. Lontar telefon, nombor ada telefon kita dah beli dah pin number dekat Mekah sana kan. SMS ataupun messaging dengan syarat kedua-dua pihak maklum. Yang penting maklum tu dan faham akan maksudnya itu ya. Maksud apa yang dihajatkan tersebut ya. Ini mesti kita pastikan sebelum mewakilkan tu. Ini kita tengok satu lagi slide yang hampir-hampir akhir ni ya. Nafas awal. Jadi nafas awal ni meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah tanpa mabit atau melontar. Jamrah bagi 13 Zulhijjah dengan syarat dia. Apa syarat dia? Yang pertama, telah sempurna bermalam, yakni bermabit di Mina pada 11 dan 12 Zulhijjah. Mesti sempurna 6 jam ke atas. Separuh malam. Ini sempurna. Tak sempurna tak boleh. Dan keduanya telah menyempurnakan lontaran ketiga-tiga Jamrah pada 11 dan 12. Dah lontar Sugra, Wusta dan Kubra ni sempurna pada 11 dan 12. Kalau tak sempurna, ada yang lontar 6 biji, ada lontar 7 biji, ada 4 biji, tak boleh yang tu ya. Yang ketiganya berqasad untuk melakukan nafas awal selepas melontar Jamratul Kubra, tetapi sebelum melintasi sempadan Mina. Ni dia. Yang keempatnya meninggalkan Mina sebelum maghrib 12 Zulhijjah itu. Dan yang terakhirnya situ, tidaklah dia berazam lagi lah nak balik semula untuk bermabit di Mina untuk ke-13 tu. Maka dia keluarlah terus kan. Tak ada balik lagi dah. Baik. Nafas sani. Takrif nafas sani ini iaitu nafas sani dia ni terjadi bila mana? Selesai mabit, yakni bermalam di Mina pada 11, 12 dan 13. Dan melontar untuk ketiga-tiga Jamrah 11, 12 dan 13. Dia bukan nafas awal tadi. Makna kata dia tunggu sampai akhir betul-betul. Sampai 13 betul-betul. Dia tak ada gerak mana-mana kan. Jadi dia pun banyak masa lapang. Kadang-kadang dia rasa tak apalah yang kita duduk kat sini lah sampai habis. Kita ambil pengalaman. Bukan selalu nak datang Mina ni dia kata. Jadi dia duduk kat situ kan. Dia berzikir dan sebagainya lah ya.